Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah memperkenankan bagi pindaan ke atas Akta Pendidikan Wajib Penggal 211 dan memperkenankan bagi mata pelajaran teknologi, kejuruteraan dan seni dalam komponen STEAM dijadikan sebagai salah satu mata pelajaran pilihan teras. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Arab Saudi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah memperkenankan bagi pindaan ke atas Akta Pendidikan Wajib Penggal 211 untuk mengukuhkan lagi pendidikan awal kanak-kanak dan memperkenankan bagi mata pelajaran teknologi, kejuruteraan dan seni dalam komponen STEAM dijadikan sebagai salah satu mata pelajaran pilihan teras. Pada hemat Baginda, dengan perubahan dasar-dasar dan ekspektasi yang semakin besar terhadap tenaga pengajar, sudah tiba masanya untuk pihak-pihak berkenaan meneliti dan memperkemaskan skim perkhidmatan perguruan SPG. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian sempena Majlis Sambutan Hari Guru kali ke-33 tahun 2023 pagi tadi. Titah Baginda, tema sambutan Hari Guru kali ini, Guru Berkualiti Pemacu Transformasi Pendidikan, merujuk kepada peranan para guru selaku pengemudi dan pencetus kemajuan di masa hadapan. Kemajuan yang dimaksudkan lebih tertumpu kepada melahirkan insan-insan yang berilmu dan berkemahiran. Untuk melahirkan insan-insan yang berkualiti ini, tentu sahaja memerlukan para guru yang berkaliber dan inovasi. Oleh itu, beta penuh berharap supaya Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama dapat terus menumpukan usaha bagi meningkatkan kualiti para guru melalui sokongan dasar dan program-program pembangunan kapasiti. Ke arah ini, sudah tiba masanya untuk Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama sama-sama memperkemaskan lagi dasar pendidikan negara. Maka sehubungan itu, beta sukacita memperkenankan bagi pindaan ke atas Akta Pendidikan Wajib Penggal 211 yang berkaitan dengan umur wajib kanak-kanak bersekolah di negara ini, iaitu dari 6 tahun kepada 5 tahun, untuk mengukuhkan lagi pendidikan awal kanak-kanak yang merupakan aspek utama dalam membina asas keupayaan kognitif, aspek sosial dan emosi kanak-kanak. Titah Baginda turut menyentuh usaha mengukuhkan lagi kemahiran sains, teknologi, kejuruteraan, seni dan matematik.
menyentuh pula mengenai kepentingan kemahiran sains, teknologi, kejuruteraan, seni dan matematik, yakni STEAM yang pernah beta timbulkan sebelum ini. Adalah tidak dapat disangkal lagi bahawa kemahiran STEAM dapat meningkatkan pemikiran kreatif dan inovatif para pelajar, serta sekaligus dapat mempersiapkan mereka untuk menghadapi dunia yang semakin kompleks. Beta gembira mengetahui bahawa penekanan kemahiran STEAM bukan sahaja dilaksanakan dalam kurikulum biasa, malahan juga diintegrasikan dalam aktiviti-aktiviti ko-kurikulum sekolah. Bagi mengukuhkan lagi kemahiran ini, maka beta juga telah memperkenankan bagi mata pelajaran teknologi, kejuruteraan dan seni dalam komponen STEAM dijadikan sebagai salah satu mata pelajaran pilihan teras. Ini diharapkan akan dapat mendukung sistem pendidikan yang berkualiti tinggi, selaras dengan keperluan mengikut perubahan dan perkembangan semasa. Baginda juga bertitah menzahirkan harapan agar penubuhan sekolah khas pertama menjadi pemangkin untuk memeduli kesejahteraan pelajar-pelajar berkeperluan khas. Dari aspek inclusivity dan equality pendidikan, alhamdulillah beta menyambut baik usaha Kementerian Pendidikan dalam memaduli kesejahteraan dan pendidikan pelajar-pelajar berkeperluan khas. Dalam hal ini, beta mengambil maklum mengenai penubuhan sekolah khas pertama di negara ini. Penubuhan ini tidak syak lagi, telah berjaya melakar satu lagi pencapaian dan sistem pendidikan negara, dan diharapkan ianya menjadi pemangkin kepada masyarakat secara umum untuk sama-sama memaduli kesejahteraan pelajar-pelajar berkeperluan khas. Turut ditekankan dalam titah baginda ialah keperluan proses penelitian bagi mengekalkan kualiti guru-guru. Dengan perubahan dasar-dasar dan ekspektasi yang semakin besar terhadap tenaga pengajar, maka beta berpendapat sudah tiba masanya untuk pihak-pihak berkenaan meneliti dan memperkemaskan skim perkhidmatan perguruan SPG. Selain menambah baik skop dan aliran kerja dalam pemilihan dan pengambilan guru, perlu juga pihak kementerian mengkaji dan mengiktiraf tugas-tugas tambahan yang dipikul oleh para guru sebagai sebahagian komponen penting dalam proses penilaian. Selain dari memastikan kesejahteraan para guru, proses penelitian juga perlu mengekalkan kualiti guru-guru berkenaan. Baginda seterusnya bertitah menzahirkan harapan agar apa jua perancangan berkaitan pendidikan akan membawa lebih dekat kepada sasaran Matlamat Wawasan Brunei 2035. Dalam hal ini, beta turut melihat peranan penting
institusi pendidikan teknikal dan vocasional dan institusi pengajian tinggi dalam pembangunan tenaga manusia atau modal insan dengan memupuk dan mengembangkan kemahiran, kecenderungan, sikap, moral, nilai dan kreatif ke arah melahirkan rakyat yang berdikari dan berguna. Akhirnya, beta dengan tulus ikhlas mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua warga guru di negara ini. Semoga segala usaha para guru dalam mendidik anak bangsa akan mendapat ganjaran yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu wa taala. Beta juga mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada para penerima anugerah Hari Guru pada tahun ini. Semoga penganugerahan ini akan menjadi pencetus semangat kepada seluruh warga guru. Pengurniaan anugerah-anugerah Hari Guru kepada 39 penerima menjadi kemuncak majlis sambutan Hari Guru tahun ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah-anugerah tersebut. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama, dan Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Berangkat sama Paduka-Paduka Nakda dan Adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Waqar, Pengiran Muda Muhammad Bulkiah, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadung Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bulkiah. Bacaan surah Al-Fatihah khusus untuk almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin serta guru-guru yang telah kembali ke rahmatullah dan doa selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Al-Qalam dipersembahkan oleh Awang Ahmad Zulwakar bin Haji Suhaili dan Awang Muhammad Najib bin Haji Ali Akbar, pegawai-pegawai pelajaran Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah. Menteri Pendidikan dalam sembah alu-aluan menyentuh mengenai pelaksanaan pelbagai program untuk terus mengekalkan pendidikan yang relevan termasuk bidang Artificial Intelligence, AI, Data Analytics, Data Science dan Digital Media. Berkaitan dengan ini, satu dasar dan garis panduan AI bagi pengajaran dan pembelajaran telah siap dihasilkan oleh Universiti Brunei Darussalam yang akan dijadikan rujukan kepada institusi pengajian tinggi awam dan swasta ke arah memberikan panduan dalam melaksanakan dan memanfaatkan penggunaan AI dalam pengajaran dan pembelajaran. Budi Pekerja.
Persembahan lagu-lagu Hari Guru menyerikan lagi majlis. Bagi sambutan tahun ini, Anugerah Guru Berjasa dianugerahkan kepada 2 penerima yang memberi sumbangan besar kepada lanskap pendidikan negara. Penerimanya ialah Dayang Dr. Lim Siu Bee. Dan penerima kedua, Awang Haji Hambali bin Awang Tengah. Mereka menerima sijil penghormatan, wang tunai RM12,000, cenderamata dan kemudahan perubatan percuma. 8 orang pula menerima Anugerah Guru Cemerlang dengan menerima sijil penghormatan, wang tunai RM4,000, cenderamata dan diberikan keutamaan untuk melanjutkan pelajaran tertakluk kepada syarat-syarat latihan dalam perkhidmatan. Anugerah Penghargaan Hari Guru, Special Mention. 29 guru lagi menerima Anugerah Penghargaan Hari Guru dengan menerima sijil penghormatan, wang tunai RM1,000 dan trofi. Bagi menjunjung kurnia. Melalui transformasi pendidikan, ia menjadi kunci untuk mempersiapkan para pelajar dengan dunia yang semakin kompleks dan sukar diramal. Sementara itu, pameran sempena sambutan Hari Guru menjurus kepada peranan para guru ke arah memastikan kejayaan sepenuhnya dari aspek transformasi digital dalam sistem pendidikan negara selaras dengan tema sambutan teknologi dan inovasi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyaksikan pameran tersebut di ruang legar Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Juga berangkat paduka-paduka ananda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Wakar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadung Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Petikan titah sempena sambutan Hari Guru ke-32 dan syair almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Waddin dipaparkan melalui pameran Centerpiece. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung berangkat melancarkan 2 buah buku terbitan Kementerian Pendidikan. Dengan kalimah suci Haji Agung Bismillahirrahmanirrahim, kita lancarkan buku Pelan Strategik 2023-2027 Kementerian Pendidikan dan buku Education Resilience Brunei Darussalam COVID-19 Zero.
Produk menggunakan teknologi, pembangunan sekolah berkeperluan khas dan projek rintis program pembelajaran membaca Renaissance antara yang dipamerkan. Turut diketengahkan pendekatan meningkatkan kemahiran STEAM dan inisiatif teknologi pendidikan terkini. Pameran juga mengetengahkan aktiviti mentorship, forum, bengkel dan program keusahawanan dan inovasi serta perisian pengajaran dan pembelajaran agama secara digital. To do our worksheets, we can run. I'm in Microsoft School and Strategi pengajaran dan pembelajaran inovatif, sistem maklumat pangkalan data sejarah peperangan Islam dan penggunaan teknologi realiti diperkaya antara yang diketengahkan oleh institusi-institusi pengajian tinggi. Juga dipamerkan projek evolusi bangunan sekolah serta peralatan digital pengajaran dan pembelajaran. Keberangkatan ke bawah Duliang Mahamulia ini menjadi pendorong untuk melahirkan model insan yang dapat menyumbang kepada kemajuan negara. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada penjaga dua masjid suci ke bawah Duli Yang Maha Mulia Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud, Raja Arab Saudi. His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, Putra Mahkota dan Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi, Kerajaan dan Rakyat Arab Saudi bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan negara tersebut.
Para guru harus memiliki sifat dan kepribadian yang positif dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di sekolah dan menanamkan akhlak yang baik pada diri setiap pelajar agar mereka menjadi individu yang berfikiran rasional, inovatif, kreatif serta mempunyai daya tahan fizikal dan mental yang tinggi. Ungkapan tersebut disuarakan oleh para penerima anugerah guru berjasa semasa ditemui pada majlis sambutan Hari Guru ke-33. Menunjukkan komitmen dalam mengajar dan guru itu sentiasa bersedia dan ready to be creative, and to make learning itu meaningful to the students. Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru ialah menimba ilmu pengetahuan mengenai keguruan itu dengan mempelajari secara umum dan meningkatkan pengetahuan di bidang pendidikan. Amanah yang dipikul oleh seorang guru itu sangatlah besar dan berat kerana mereka bertanggungjawab memperkaya para pelajar dengan ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai murni. Guru juga diamanahkan untuk melahirkan insan syumul yang berupaya memenuhi tuntutan duniawi dan ukhrawi. Berterima kasih kepada guru-guru yang telah mendidik saya dari kecil hingga sekarang dan jasanya amat saya hargai. Di atas dedikasi, inspirasi dan usaha memburuk akan kami kenang dalam membentuk generasi yang berjaya di masa hadapan. Terima kasih Cikgu. Semoga segala usaha Cikgu dalam mendidik anak bangsa akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat Hari Guru. Guru itu umpama lilin. Jika apinya terpadam, pasti tempatnya akan jadi gelap. Guru dan ilmu tidak dapat dipisahkan. Teruslah mendidik, mencurahkan ilmu, hikmat dan bakti demi anak bangsa. Selamat Hari Guru kepada semua guru di sekolah-sekolah Arab dan di semua sekolah negara Brunei Darussalam. Kamu baik-baik sahaja. Terima kasih guru atas mencurahkan ilmu kepada kami tanpa mengenal penat dan lelah. Nasihat dan ajaran kamu akan kami ingati dan kenang buat selama-lamanya. Kebanyakan model iklim antarabangsa bersependapat bahawa pemanasan suhu permukaan laut akan terus berlaku dan intensiti El Nino yang dikenali sebagai fasa panas diramalkan meningkat dalam beberapa bulan akan datang dan dijangka berterusan sehingga awal tahun 2024. Menurut Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, semasa episod El Nino, gangguan sementara terhadap corak cuaca dijangka berlaku di seluruh dunia termasuk negara Brunei Darussalam. Kesan El Nino terhadap negara lazimnya termasuk aktiviti turunan hujan yang berkurangan dengan peningkatan suhu udara dan kelembapan relatif yang rendah. Keadaan cuaca lebih kering dan panas dijangka berlaku terutama semasa kemuncak episod El Nino dengan berkemungkinan peningkatan suhu harian maksimum mencecah 34 darjah Celsius atau lebih pada waktu petang. Cuaca panas melampau atau gelombang haba di negara ini cenderung berlaku semasa episod El Nino apabila suhu maksimum harian merekodkan sekurang-kurangnya 35 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa peka dengan perkembangan cuaca terkini, mengambil langkah berjaga-jaga dan keselamatan serta mematuhi garis panduan yang diberikan oleh pihak-pihak berkenaan. Maklumat, nasihat dan amaran cuaca dapat diperoleh melalui sumber-sumber yang tertera. Sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laungan dikir terus bergema di seluruh masjid dan surau serta balai ibadat di negara ini. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan semalam mengadakan majlis berdikir. Hadir Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan.
Kelas Bimbingan Muslimah Masjid Daerah Tutong pagi tadi juga mengadakan Majlis Ihya Maulidur Rasul sempena sambutan Maulidur Rasul. Majlis di Masjid Kampung Penanjung Daerah Tutong adalah anjuran bersama bahagian Hal Ehwal Muslimah Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong dan Kelas Bimbingan Muslimah serta Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Penanjung Tutong. Dua mualaf di daerah Blight menerima sumbangan berupa generator daripada Pusat Dakwah Islamiah. Majlis penyerahannya diadakan pagi tadi di Bangunan Persatuan Sinar Islam Kuala Blight. Penyerahan bantuan disempurnakan oleh Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, pemangku penolong pengarah Pusat Dakwah Islamiah kepada Dayang Siti Rahimah binti Abdullah Uncat dan Dayang Noraz Dewi Azimah binti Abdul Aziz alias Noraz Dewi Azimah binti Aziz. Bantuan yang dikendalikan oleh Bahagian Pembangunan Mualaf, Kebajikan Mualaf dengan kerjasama Unit Dakwah Daerah Blight bertujuan mempertingkatkan mutu kehidupan dan keselesaan kehidupan dan memeduli kebajikan para mualaf. Ingin berkomunikasi dengan orang kurang upaya OKU, pendengaran atau kanak-kanak yang belum boleh bertutur tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Mengapa tidak ada cuba mempelajari bahasa isyarat? Bersempena dengan Hari Bahasa Isyarat Antarabangsa yang disambut hari ini, Balai Berita RTB membawakan bahan mengenainya. Laporannya bersama Dayangku Nur Hamidah Pengiran Ahmad. Penggunaan bahasa isyarat berupaya merapatkan jurang komunikasi orang kurang upaya OKU pendengaran dan kanak-kanak yang belum boleh bertutur dengan masyarakat umum. Ini kerana bahasa isyarat adalah medium sangat penting untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan golongan OKU pendengaran. Untuk menyampaikan maklumat menggunakan bahasa isyarat, seseorang perlu menggerakkan bibir seiring dengan gerakan tangan serta ekspresi wajah dan gerak badan yang bersesuaian. Saya tolonglah cikgu acara untuk anak-anak ya banyak pada cara ada tulis nama gambar buku. Sebagai ibu bapa atau keluarga pula, mereka perlu meluangkan masa untuk mempelajari bahasa isyarat agar anak-anak tidak merasa tersisih daripada masyarakat sekeliling. Mempelajari bahasa isyarat ini adalah sebagai bahan ataupun komunikasi yang efektif bagi pelajar-pelajar atau kanak-kanak di rumah. Selain daripada itu, dapat dalam pelajaran ini untuk membina ikatan yang lebih erat lah di antara ibu bapa, anak-anak ataupun masyarakat. Kita ni mempelajari sedikit semacam bahasa isyarat ni sekurang-kurangnya untuk anak-anak generasi kita ni, baik untuk keluarga sendiri malah untuk kita ni berkomunikasi, walaupun ada pengalaman tapi ya kan kita ni pelajarilah barang-barang macam itu. Dengan penggunaan bahasa isyarat, ia dapat menjadi motivasi kepada golongan istimewa untuk lebih berkeyakinan bergaul dengan masyarakat dan bukannya merasa tersisih atau terasing. Laporan Dayangku Nur Hamidah Pengiran Ahmad untuk Berita RTB. Pesta Buah-Buahan di Pasar Ketani 2023 memberi peluang para pengusaha tempatan menjual hasil-hasil ladang mereka bagi buah-buahan bermusim dan juga tidak bermusim. Diungkapkan oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan. Pesta diadakan pada 23, 24, 30 September dan 1 Oktober di Pasar Ketani, Pusat Agribisnes Rimba Gadung. Ia dibuka untuk kunjungan orang ramai bermula pukul 6 pagi hingga 2 petang.
Awang Mat Rusli bin Haji Abu Bakar, Pegawai Pertanian Kanan, menjelaskan 3 objektif pesta tersebut, iaitu pertama, meningkatkan motivasi peladang untuk meningkatkan hasil mereka. Manakala objektif kedua, mewujudkan platform dan memudahkan rangkaian pasaran bagi peladang, pemborong dan pengusaha selain memperluaskan pasaran produk agri makanan melalui market matching. Objektif ketiga iaitu menggalakkan peladang-peladang untuk menjadi agripreneur yang berjaya dan progresif serta berdaya maju dan seterusnya untuk mempromosikan buah-buahan tempatan. Selain buah-buahan tempatan, turut dijual hasil sayur-sayuran, produk kraftangan, makanan dan produk hiliran. Kami di sini berjual pokok-pokok buah-buahan, pokok herba juga ada kami bawa. Tapi maksud kami ada bunga jual lah sebenarnya. Dan tapi kalau boleh cuma ni sebulan sekali memang digalakkanlah supaya orang datang. Kami jual ubi, batang kayu mentega, bubur, ubi rabus, mengkisar, semua pisang. Baguslah, banyak untung dah. Memudahkan kami untuk menjual banyak orang. Memudahkan. Jabatan Penerangan Buat Julong kalinya mengadakan program literasi penerangan bagi belia mukim daerah Brunei dan Muara. Majlis pelancarannya diadakan pagi tadi di jabatan berkenaan. Lebih 40 orang dari belia da'i dan belia-belia masjid menyertainya. Melalui program tersebut, para belia akan lebih siap siaga menghadapi cabaran dan menyahut gagasan untuk menjadi belia yang berwawasan, mempunyai nilai-nilai luhur dan mulia serta membawa negara kepada kemajuan yang seimbang di dunia dan akhirat. Pasalnya siapa lagi peneraju negara bukan kita ni kan nanti. Dan masalahnya now isunya adalah adakah kita bersedia